به سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح عارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Sekarang dah kata dia, dan hanya tiada wajib tasmiyah. Dan hanya, yakni sungguhnya, mana kita? Dan hanya, yakni sungguhnya tiada wajib tasmiyah. Tak wajib mengucap bismillah. Belum pada wuduk tu lah. Belum pada wuduk, sunat kita baca bismillah. Tak wajib. Sebab apa kata tak wajib? Sabda, yakni kerana sabda Nabi. Tu khabar situ. Dan hanya sungguhnya je mari daripada innama tu. Tu jadi sabda tu, kerana sabda. Dah. Sungguhnya tiada wajib mengucap bismillah belum pada wuduk kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni hadis hasan. Hadis yang hasan, ulama ambil wak dalil juga. Kata tidak wajib. Sebenarnya kalau tengok di ayat Quran pun pada Allah Taala tak ada sebut. Tu. Maka kata dia kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawadda kama amarakallahu. Fa'iamah tu tawadda. Nabi royak kepada seorang sahabat. Nabi royak, tawadda kama amarakallahu. Ambil wuduk olehmu. Terjemah daripada tawadda, terjemah daripada Fi'am Amar. Hendak, kena hendak ambil wuduk olehmu. Mi asmayalah, Nabi kata. Berwuduklah, ambil wuduk olehmu seperti, yakni sebagai wuduk yang adalah seperti ya kama tu. Kalau kita tilik pada pada bahasa Arab, tawaddu'a kama ni ya boleh takluk mazhub sifat bagi mutlaq. Tawadda yani tawaddu'an kainan kama. Gitu. Gitulah maknanya. Jadi hendak ambil wuduk olehmu, yakni sebagai wuduk yang adalah seperti barang, seperti cara yang disuruh akan dikau Allah Ta'ala, oleh Allah Ta'ala. Seperti barang yang disuruh akan dikau oleh Allah. Ya hazak aid tu, kalau kita tilik kama amaraka ni hazak aid. Ya kena kata kama amarakallahu ay bihi bima. Ya kena kata gitu mari. Barulah sah. Tu Nabi kacak tu ya lagu tu lah hazah. Seperti barang yang disuruh akan dikau oleh Allah, yakni disuruh dengan dia, dengan barang. Kena kata gitu. Seperti barang yang disuruh dengan dia, dengan barang tu akan dikau oleh Allah Ta'ala. Maksudnya Nabi kata mung ambil asmayalah sebalah mana Tuhan suruh mung tu.
Tuhan suruh mung semacam mana, mumik semacam tu. Maknanya gitu. Tu. Nabi kata lagu tu. Dan Nabi kata lagu tu, kita cek kembali kepada hak Tuhan suruh kita lah. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tuhan kata gitu. Tuhan suruh. Kalau gitu bila kita cek ayat Quran tu dah, ada tak Tuhan suruh bismillah dalam tu? Dalam ayat tu Tuhan suruh tak? Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati fasammillaha. Misalnya. Tu. Ada kata tak? Tuhan tak kata. Kalau gitu ulama faham daripada tu, dan tiada, ni orang panggil jumlah min tamamin illah, dan tiada ni orang panggil daripada kesempurnaan ilat. Yang ni Nabi kata gitu. Lepas tu dan tiada. Ini orang panggil al-jumlah tu min tamamin illah. Nak sempurna ilat kat ni. Ilat mana? Ilat kerana sabda Nabi tu. Tengok dah. Sekali lagi, tak wajib baca bismillah belum pada kita ambil wudu, kerana Nabi wayak dah tawaddak kama amarakallahu. Lepas tu dan tiada pada, tiada didapati. Yang makna tiada pada, tiada didapat pada barang perkara yang disuruh Allah Ta'ala, tak didapat pada benda yang Tuhan suruh. Suatu, yakni suatu pun, kecek kita, akan suatu pun, kan ada tiada, ini tiada didapat pada benda yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Tiada suatu akan suatu pun, tak didapat suatu pun daripada yang dimakian itu. Dimakian itu baca bismillah tu. Dimakian itu baca bismillah. Maknanya bila cek dalam ayat Quran, tak ada satu ayat pun hak Tuhan suruh baca bismillah, ada tak? Kalau gitu Tuhan kata bismillah ni tak ada wajib, tak masuk dalam furudul wudu. Mungkin Nabi kata mumiklah asmaya supaya Tuhan suruh. Sebelah mana Tuhan suruh, Pak Allah Ta'ala suruh apa tak? Suruh basuh muka, basuh tangan, sapu siku, suruh sapu kepala, suruh basuh kaki. Hak tu ya Tuhan suruhnya. Kalau gitu tak ada benda hak lain daripada tu. Maka ulama kata tak wajib lah. Saya kata dah. Tak ada. Tak ada hak Tuhan suruh benda tu dalam tu. Maka sunatnya bila tilik pada perkataan Nabi, tu duk jatuh taruh sunat, sangat sunat je. Habis itu, tiada pada barang yang disuruh Allah Ta'ala suatu daripada yang dimaksud itu. Jadi tiada didapat pada barang yang disuruh oleh Allah akan suatu pun daripada yang dimaksud itu baca bismillah tu. Tak ada. Habis. Lepas tu dia mau kata ambil hadis mari, dia mau pelaga dengan hadis. Dia mau kata tengok hadis satu lagi tu. Nabi kata la wudu'a liman lam yusammillaha. Kau mana pula? Tu. Tengok. La wudu'a, ada hadis, dia mau buat tu baik hadis. La wudu'a, tiada wudu. Kita baca hadis dulu tak apa. Tiada wudu, tiada air sembahyang. Tu. Bagi orang yang tiada menyebut nama Allah. Liman lam yusammi, sama yusammi tasmiyah tu lah. Lamma yusammillaha. Kena kata kena. Hadis ni ya ada lagi tu. Liman lam yusammillaha ai alaihi, ya ada lagi. Liman lam yusammillaha alaihi, ada alaihi lagi. Hidamir rajak klik kepada wudu. La wudu'a liman lam yusammillaha alaihi, hidamir rajak klik ke wudu. Kalau gitu kena kata tiada wudu bagi orang yang tiada menyebut akan nama Allah atasnya atas wudu. Orang yang tak pergi sebut nama Allah bismillah tu, Nabi kata tak ada wudu tu. Tak jadi wudu tu, tak jadi. Tiada jadi wudu bagi orang yang tak sebut nama Allah. Dia mau kata hadis tu ada. Musanya jawab, adapun khabar. Kata dah. Adapun bermula hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nabi kata la wudu'a liman lam yusammillaha tu. Bermula khabar itu, hadis tu dhaifun tu khabar. Maka kerana dhaif pun jadi maka khabar itu dhaif. Jangan kata khabar tu mubtada, dhaif pun tu khabar gitu. Adapun khabar hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata la wudu'a liman lam yusammillah tu dhaifun. Jadi maka dhaif ia khabaran tu. Khabar tu dhaif, hadis tu dhaif. Bila hadis dhaif nak buat hujah di atas hukum ahkam wajib haram tak leh. Nak guna sekadar fadilat amalan tu tak ada apalah, tapi hadis ni nak guna kepada nak menentukan wajib sunat tu tak leh, nak menentukan hukum halal haram tak leh. Jadi ulama tak buat hujah dengan hadis dhaif tu dalam hukum ahkam. Tu nak ambil buat hukum tu tak leh. Tu habis dah. Nak kata wajib bismillah sebab Nabi kata la wudu'a tu tak sah, hadis tu tak, bukan hadis juga, tapi hadis dhaif. Hadis dhaif. Oleh jadi rawi-rawi tu jadi tak ada sikoh, ya ada tu luput syarat mana-mana tu. Atau dia kata atau pada dhaifun. Atau ni dia tanggung. Ni ulama tolong tanggung. Atau yani atau sekiranya sahih. Begitu. Atau yani atau sekiranya sahih ia. Kalau sahih, fardu kata, takdir kata sahih hadis tu. Takdir kata hadis tu hadis sahih. Tak apalah bila cek tengok tu jumpa tu kena atas hadis dhaif. Tak apalah, takdir kata lagi sahih. Kalau takdir kata hadis tu hadis sahih, nak tanggung kok mana? Hak Nabi kata la wudu'a tu, misal kita takdir kata hadis sahih. Atau yani atau sekiranya sahih ia dikatakan, jadi maka dikatakan, yani ditanggungan gini. Bila kata sahih, kalau kata hadis sahih la wudu'a dengan makna po, ditanggungkan tiada kamalnya, kamal wudu, tiada sempurnanya, sempurna wudu tu. Kecek lagu mana? Gini, buat gini, dikatakan tu, yakni ditanggungkan lafaz, yakni ditanggungkan lafaz la wudu'a itu, ditanggungkan lafaz la wudu'a itu di atas ketiadaan sempurna, di atas ketiadaan sempurna, bukan ketiadaan sah, bukan ketiadaan sah. Tengok tu tak apa, supaya Nabi kata innaman a'malu binniyat. Innaman a'malu binniyat, dalam mazhab kita innaman a'malu sahihatun binniyat. Ya tengok tu khabar dia, hak mahzub tu. Khabar an a'malu tu. Nabi kata sungguhnya segala amalan tu dengan niat. Yani sah ia dengan niat. Maknanya kalau tak niat tak sah. Sahihatun bin niat, dengan sebab niat. Kalau tak niat tak sah. Mazhab kita Syafi'i tengok tu. Tapi mazhab Maliki, mazhab Hanafi kata hai tak ada wajib, tak ada wajib niat. Sunat je niat. Sunat je. Lepas tu kita kata, apa Nabi kata innaman a'malu bin niat? Tak, innaman a'malu kamilatun bin niat. Dia tanggung kok sepenuh. Tengok tu. Sungguhnya amalan tu sepenuh tu dengan sebab niat. Mak kalau kau tak niat pun sah dah, tapi tak sepenuh. Tengok dia mau ambil hadis ditanggung kok sepenuh. Maka hadis ni pun la wudu'a sahihun kan, la wudu'a kamilun. Tu, tengok tu. Bukan kata tidak ada wuduk yang sahih, malaikat apa nama? Bagi mereka tidak ada wuduk yang sah bagi orang yang tak bismillah. Kalau tengok tu berarti kalau tak baca tak sah. Tak baca ni dosa. Tapi ulama kata kalau takdir kata sahih sekalipun hadis ni tanggung kok sempurna. Makna kok ana? Tidak ada wuduk yang sempurna bagi mereka yang
Tak bismillah. Makna sah tu sah dah, tapi tak sepenuh yang munggu tak hasil benda sunat. Nampak tu dah? Gerti tak? Dia tengok tu kan. Ni kalau fardu kata hadis ni hadis sahih. Hadis ni hadis dah maka tak ana buat kira pada hukum nak menentu wajib dan tak buat hujah di mula. Tu kata gitu. Tiada wuduk bagi orang yang tiada menyebut nama Allah. Dhaif. Atau dikatakan tiada kamalnya. Tengok kesyadak kajak sikit-sikit je. Tu. Ambil mari sikit-sikit. Tak sepenuh, tanggung tak sepenuh. Hadis tu nak buat kira kata wajib tak boleh. Habis. Kata Mudabiri, kata Syekh Mudabiri rahimahullahu ta'ala. Syekh Mudabiri kata rena. Tu. Boleh kita buka pintu tak apa dah. Buka pintu. Kata Syekh Mudabiri, dan sunat ta'awuz. Syekh Mudabiri kata rena. Sunat ta'awuz. Ta'awuz ni mengucap a'udzubillah lah dia. Dan sunat ta'awud mengucap a'udzubillah. Bila ta'awud tu? Dahulu, yakni sebelum daripada tasmiyah. Sebelum daripada baca bismillah. Belum pada kita nak bismillah tu, sunat baca a'udzubillah hati. Syekh Mudabiri kata sunat baca a'udzu belum pada tu. Seperti misal cara nak baca. Seperti dikatanya kata seorang dia baca kan sebelum pada nak basuh tangan tu, sebelum daripada dia nak basuh tangan pada wuduk, dia kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu tu ta'awud, bismillah tu tasmiyah. Baca a'udzu dulu. Tu dia. Pak kalau baca bismillah dulu kau a'udzu boleh, tapi makruh. Hasil seperti tu hai pelindung dari setan seperti tu. Cuma makruh hukumnya ya kena a'udzu dulu lepas pada bismillah. Kerana ittiba' Nabi lagu tu. Gapo? Tak. Yalah dah tak. Dan sunat tasmiyah, kata Syekh Mudabiri lagi ni. Dan sunat tasmiyah mengucap bismillah tu, kata dia. Dan sunat tasmiyah mengucap bismillah bagi tiap-tiap pekerjaan. Sunat kata bismillah bagi tiap-tiap pekerjaan. Tiap-tiap perkara. Tiap-tiap urusan. Pekerjaan mana? Sifat pekerjaan yang dicita-cita. Maksud benda yang dicita-cita, yakni pekerjaan yang syarak beri harga. Pekerjaan yang syarak beri harga. Syarak buat kira, syarak wi harga. Ikut benda apa hak syarak wi harga, benda tu sunat bismillah. Maka bila sebut kata benda hak syarak wi harga, yang masuk ke apa? Benda wajib. Hak tu syarak wi harga. Benda sunat, hak syarak wi harga. Benda haruh, benda haruh yang ada kelebihan, ada kemuliaan. Benda haruh tapi ada kemuliaan. Syarat wi harga juga. Tu. Ludah ali dia ni haruh. Tapi syarat tak wi kemuliaan hak tu nak bismillah. Bismillah. Hak tu tak sunat. Tu. Benda haruh ni ada kemuliaan. Maka benda haram, benda makruh hak tu tak masuk dalam benda yang syarat wi harga. Syarat tak wi kira, tak letak buat harga hak tu. Mana jelas juga. Tak ada harga. Tak ada beri harga. Nak sapu-sapu sekali bismillah. Bismillah. Hak tu tak ada sunat. Hanya nak kata juga kan haruh. Haruh kata. Nak akik meja bismillah. Nak akik kerisi bismillah. Tak ada apa. Kecek baca bismillah tu harus. Tapi diri baca tu ya ada hasil pahala sebut nama Allah dah. Tapi hukum baca tu, hukum nak pergi baca tu harus. Tak ada tuntut sebagai tuntut sunat dah. Tu nampak tu dah.
Kalau dia pergi baca tempat sunat, dia boleh pahala sunat sedar, dia boleh baca sebut nama Allah tu lagi. Syukur lagi. Nak berjalan bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah lagi ya, nak bismillah berapa kali pun. Yang nak berjalan dalam Yaman sudah. Tapi haruh hukum dia hak tu. Hak kata sunat tu benda hak syarat wiharga. Tu dia. Habis itu. Habis itu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala. Kata lagi. Tidur. Tidur ni masuk dalam sunat benda haram. Tapi haram yang syarat wiharga ada kemuliaan dalam tidur tu, ya ada dia tu. Maka bismillah boleh nak tidur. Tu. Nampak tu dah. Ni korang tidur pun bismillah. Tahu. Tak kena bismillah hak tu. Tapi kalau bismillah juga tak ada kata haram dak. Tapi kalau niat nak buat hina-hina bismillah, jadi dosa dengan sebab niat kita tu. Nak buat benda tak ada comel mana, patut bismillah gitu. Nampak dah. Bismillah. Bismillah. Jadi nampak pelekeh bismillah tu hari haram buku kita pelekeh tu. Buku baca tu tak ada haram. Kata musannif rahimahullah ta'ala, maka sunat, maka hak Nabi kata kullu amrin zibalin, lafaz zibalin tu hak masuk dalam kata tak ni tu. Zibalin tu bahas benda yang ampunya cakna di sisi syarat tu gapo, benda wajib, benda sunat, lepas tu benda haram yang ada kemuliaan, ada syarat, ada kemuliaan padanya. Lepas tu tak masuk benda haram. Benda haram ni tak boleh kita bismillah mai. Tu benda makruh lepas tu juga syarat tak wiharga hak tu. Maka kata dia, yang dicerita ibadat ni takmim pada pekerjaan tu. Sama ada ibadat ke atau lainnya lain daripada ibadat. Seperti benda haruh biasa, seperti tidur masalah. Itu kalau kita niat nak buat bangun qiyamul lail jadi ibadat, tapi kalau semata-mata nak tidur bukan ibadat, tapi sunat juga baca bismillah pun. Tu nampak tu dah. Sama ada ibadat atau lainnya lain daripada ibadat. Tu habis itu. Ni takmim ni jumlah ni takmim pada pekerjaan tu. Jadi soalan tu sama ada ibadat ke atau lainnya lain daripada ibadat pekerjaan itu. Seperti hana nak misal bagi tiap-tiap pekerjaan ni yang dicita-cita oleh syarak. Seperti mandi, kita nak mandi. Bila sebut kata mandi, jadi mandi sama ada wajib atau sunat. Takmim masuk situ. Sama ada wajib atau sunat. Mandi wajib, bismillah. Nampak tak? Mandi sunat, sama Allah, bismillah. Nak pergi ke sembahyang Jumaat, mandi, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau mandi wajib, jangan niat ayat Quran. Niat ayat Quran tu jadi berdosa dengan sebab pergi baca Quran tu pula. Kena niat zikir. Niat zikir, bismillahirrahmanirrahim. Tengok tu. Mandi dan tayammum. Tayammum ialah juga nak tayammum. Ni. Maka bismillah juga. Dan membaca Quran. Ialah juga baca Quran ni bismillahirrahmanirrahim. Baca Quran ni sunat. Sunat baca bismillahirrahmanirrahim. Dan jikalau pada tengah surah sekalipun. Tengok. Ni royah lagi pada baca Quran tu. Dan jikalau membaca Quran itu kecek mudah. Dan jikalau baca Quran itu pada tengah surah sekalipun. Apa tengah surah? Jadi bukan awan surah sekalipun. Kecek mudah gitu ya. Tengah tak mesti tengah, kadang lepas gi sikit lah. Orang panggil tengah juga. Dalam bahasa Arab panggil asna fi asna'il qiraah, pada tengah-tengah, teka-teka. Tu. Pada tengah, jadi pada bukan awan surah sekalipun. Walaupun bukan awal, kita baca, kita buka Quran tengah dah, bukan awal surah. Baca Quran ni surah Kahfi, tak nak baca di awal surah ni.
Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Tak ada baca hak tu awal, tak ada baca awal ni. Kau apa tengah dah. Wan yatalattab. Wan yatalattab wala yus'iranna bikum ahada. Lagi baca tengah ya. Ataupun baca awal ayat tapi tengah-tengah surah. Sunat baca bismillah juga. Sunat baca bismillah. Tapi kena kait molek hak ni kira di mana teka kata sunat ni. Tulis pada tengah surah tu. Di lafaz tengah surah tu. Ini dikira pada yang bukan dalam sembahyang. Ini dikira pada yang bukan dalam sembahyang. Adapun kalau di dalam sembahyang, maka apabila ia baca selepas Fatihah, akan pertengahan bagi surah, maka tidak sunat bismillah. Ni kita kira saat ni di luar semaya. Kalau dalam semaya tak ada bismillah. Supaya lagu mana? Kita nak baca ayat. Biasa kalau kita waladdallin amin amin. Lepas tu kalau kita nak baca inna ataina masalah, kita nak baca qul ya ayyuhal kafirun. Hatu awal ayat, hatu bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Masalah dah. Tak apalah. Tapi kalau nak jemput tengah-tengah ayat mari. Nak jemput tengah-tengah surah mari baca, tak sunat bismillah dah. Nak amanar rasul masalah dah. Waladdallin amin. Bila amin siap? Amanar rasulu bima, lalu dah tak nak bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Tak kena ada baca bismillah dah. Tu maka amanar rasul selalu. Waktu dalam semaya, adapun di luar semaya, tengah ke awal ke sunat baca bismillah semata. Mana? Hak tu kira secara umum, tak ada kira di surah tu Taubah tu lah. Kamu tak saya kecek surah tu Taubah tu, waktu khilaf suku antara Isyar Ramli dan Ibn Hajar. Dia nak tanya situ nampaknya. Tak ada. Betul surah tu Taubah, bara'atum minallah tu. Surah tu dia tak ada bismillah di mula. Dia turun mari tak ada bismillah dah. Apa hukum baca bismillah? Khilaf. Mana? Tak ada sunat tu makruh saja. Tak ada boleh. Tak berdosa nak baca juga, tak ada berdosa. Tak dosa bismillah tu. Baca lagi. Tapi kira tempat sunat tu kira di luar semaya. Boleh pahala sunat. Boleh tak? Tu dah. Habis situ. Kalau surah Bara'atun tu hak tu kinggo. Di awal-awal surah Taubah tu. Kalau awal surah Syekh Ramli kata, Syekh Ibn Hajar kata sunat bismillah. Lepas tu kalau tengah apa hukum? Duduk ngaji jawid. Duduk ngaji jawid dah, apa hukum? Tahu pula. Tu khair Syekh Ramli dengan Syekh Ibn Hajar tu. Duk khilaf. Jadi hukum tu Syekh Ramli lari ringan sikit. Syekh Ramli kata sunat belakang tak apa, tengah pun tak apa, awal pun tak apa, dan mula tengah pun tak apa, sunat kat bismillah. Tu. Kita tengok tu hukum suku. Masalah surah Taubah tu ada hukum dia. Kalau orang ngajar tajwid apa ngajar Quran tu sampai situ ya. Kira kalau nak hubung selalu hubung ayat naik surah lagi. Tak kena bismillah.
Bara'atu minallahi wa rasulih. Yalah tak? Surah Taubat. Tu. Habis kata dia rahimahullah taala, maka kata musannif, dan jikalau pada tengah surah sekalipun tu. Tapi ni masalah jikalau ni tak tahu lagi, nanti nak check sekali lagi. Menggo mari dengan royah lagu ni. Mari royah jikalau ni golik ke kalau datang dengan royah ni dua. Sama ada li ta'mim atau li bayanin khilaf. Sebab kalau datang royah mari kadang-kadang di sana ada khilaf. Khilaf lagu mana? Setengah kata dia tengah tak sunat, macam-macam lah. Tapi kalau kita tak ada khilaf dah, maka royah li ta'mim saja, nak mengumumkan hukum. Tengok sekali lagi tu dah, insya-Allah tak haus. Dan jikalau pada setengah surah sekalipun, dan jima' pula dah, atau pada mandi ni, nak jima' tu baca bismillah kata. Sebelum jima' tu lah, bukan teka-teka jima'. Teka-teka jima' tu makruh. Bismillah makruh. Hukum makruh kerana makruh kecek biasa tu pun makruh dah. Bismillah sangat lagi hak ni zikir. Hidup buat main tengah tu. Ya qahat masalah tengah-tengah duk buat. Tengah-tengah duk jima'. Makruh. Nak ya qahat pun dulu belum tu. Dah. Habis itu. Jima' sepikat tu. Tapi kena kaitlah jima' jadi akan isteri yang halal. Kena kata jima' yang sahih atau jima' akan isteri yang halal. Kena kait lagu tu. Adapun jima' akan isteri yang tak halal tu hukum zina. Hak tu haram. Nak bismillah pun haram. Haram nak bismillah. Jima' akan isteri yang halal. Isteri kita. Isteri kita. Ataupun hamba dalam milik kita. Ikutlah hak tu kalau ada hamba perempuan. Habis itu. Habis jima' tu dah. Allah timur berita tu pula. Berita hak duk timur lah ni. Hak budak tu, budak Asyuak mati dah. Allah Akbar, sedih dengar. Duk mai bergewe lah. Tu gawe Allah. Sedih tu masyarakat kita tu. Kalau tak ada berita tak tahu. Nak kata masyarakat kita ni teruk dah. Bukan yang nikah lagi dua tu. Pen fan koncun tong thon nai nong dia kata. Gitu juga tu. Allah. Mati. Jatuh tu Allah alam lah sebab apa. Tapi mati dah. Allah Akbar. Sedih. Kalau kira salah dia, salah dua. Tengok zahir salah laki-laki, hak nak pergi bunuh perempuan. Kalau kira hakikat salah kedua. Sebab perempuan pun duk main buat apa, dia mula lagi daya salah. Bukan suami isteri dek. Yalah tak? Bukan suami isteri. Jadi pihak waris pun jadi tak sedap mana jugalah nak sebar berita tu yang menggolek waris pun tak ada sedap lah juga. Tak itu kan? Nak gini gegar sangat tu tak ada sedap lah, sekadar dibuah narik tu ya. Tak sampai ke gegar ni dak. Sebab apa? Sebab dia tak sedap dimula lagi dah berita tu. Tu. Berita tak sedap dimula lagi. Habis itu kata musannif rahimahullahu taala, maka dan menyembelih bila sebut tak sembelih binatang yang boleh dimakan itulah dah. Kalau binatang yang haram dimakan, kita pergi sembelih tu haram dah. Bismillah pun haram. Pergi sembelih kucing, bismillah nak sembelih kucing tu haram. Moga sembelih kucing tu haram. Sembelih ye tak apa. Sembelih kucing haram. Tu. Sembelih haram, sembelih kucing, sembelih ye tu pula. Teka kalau ihram tak leh juga duk ihram. Tapi ihram tu masuk le arid ya. Orang panggil orang soleh aridi hak tu.
Tu. Jadi haram juga nak pergi baca nak pergi bismillah tu. Tu. Habis itu melai kucing tak leh. Jadi kot tu. Melai babi boleh makan, sembelih dulu. Tak leh. Diri dia tu haram dah kita makan. Li zatihi dah, panggil haram li zatih dah. Haram li zatih. Habis. Maka kata dia, dan keluar daripada manzil. Ni hak ni masuk dalam benda haram ni. Benda hak bukan ibadat. Tapi masuk dalam benda yang ada kemuliaan hak syarat beri. Dan keluar atau pada jima' atau pada mandi ni. Dan keluar daripada manzilnya, daripada tempat kediamannya seorang, keluar daripada rumah, buka pintu bismillah. Maka qiyah masuk rumah bismillah. Keluar rumah bismillah. Masuk rumah bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi dengan salam ke apa adab dia, assalamualaikum, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Sunat wisalam pula dah. Kalau tak ada orang pakai assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ke malaikat-malaikat ada tu pakai wisalam belaka lah. Tu. Habis itu. Keluar daripada manzil. Kata musannif rahimahullah, tetapi ni sungguh pun sunat baca bismillah pada tiap-tiap pekerjaan, tetapi ia ada lagi istidrak pada sunat tasmiyah dulu. Sungguh pun sunat kita baca bismillah pada tiap-tiap pekerjaan, tetapi tiada dituntut, tiada disunat bismillah. Tu tidak dituntut, maknanya tak sunat. Tiada dituntut, tiada disunat bismillah bagi sembahyang. Bagi sembahyang. Nak sembahyang ni bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillah dulu baru nak takbir. Tak sunat hak tu. Usolli fardan maghribi salas raka'atin lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Tak ada bismillah dak weh. Tak kena bismillah bagi sembahyang. Dan haji, nak ni haji, nawaitul hajja wa ahramtu biha. Bismillah dulu. Nak ni haji, masalah tak disunat. Dan segala zikir atau pada semaya tak dituntut bismillah bagi segala zikir. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Tak kena kata. Kerana diri benda tu dia mula dengan zikir dah. Diri dia tu zikir dah. Dia mula dengan zikrullah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi rabbi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bila subhanallah siap, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lepas alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar pula. Tak sunat bismillah tengah tu. Tak disunat. Nak baca juga baca, tapi tak sunat. Tu tak ada boleh po, tak boleh gapo betul habuai baca tu, baca bismillah. Baca betul baca tu sendiri. Tak nak kira zikir lapar bismillah tu, kira nak kelakuan baca tu sendiri. Tak boleh pahala po, kerana tak dituntut. Habis itu. Dan makruh. Jadi di makruh bismillah, di makruh baca bismillah. Dan makruh, ini di makruh baca bismillah bagi segala yang makruh, bagi segala perkara yang makruh buat. Sebut tentang makruh, yang ni makruh li zatih lah, makruh dengan tilik kepada dirinya. Mana kata gitu. Makruh yang ni perkara yang makruh dengan tilik kepada dirinya. Dengan tilik kepada dirinya, diri benda tu. Tilik kepada dirinya. Seperti makan bawang masalah. Makan bawang. Diri makan tu dah makruh. Maka kita bismillah nak pakai bawang tu makruh bismillah. Nampak tu dah. Makan belacan, jepuk budu, bismillah. Dok. Tilik kepada diri budu. Nak hirup budu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nak cicak ulai tak apa. Baik ulai. Bismillah. Bismillah. Nak makan ulai. Ulai hak ada budu. Hak tu bukan makruh li zati. Makruh. Kerana apa? Kerana kita cicak budu tapi diri makan ulai tu. Faham tak?
Dia makan lah tu haram. Tak ada apa. Ambil watimu, cucu wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa. Kerana makan apa? Kalau kira gitu, nasi kabu tak kena bismillah. Kalau kira atau makruh belaka, nasi kabu bismillah juga walaupun ada budu. Kerana budu tu dia bukan tilik kepada diri nasi tu dah. Kerana kena capur dia masuk gitu je. Bukan kita hirup budu betul-betul. Ni teh budu hang tu bismillah. Hak tu makruh sungguh ya. Makruh sungguh hak tu. Nampak tu dah? Hakaza bawal macam pluk. Ni bawal kita goreng gapo siap, boleh telur gapo siap dah, dia tak kira dah. Ya tak jadi makruh dah kerana kira telur gapo dah orang panggil. Nampak tu dah? Kita nak makan telur, bismillah. Dia kata, "Hai makruh tu ada bawal." Ada tu makruh li ghairi bukan li zati. Tilik kepada diri dia tu baru makruh. Nak makan bawal betul-betul pok. Tengok orang ni dah, jawab ulai dah. Bawal. Krok. Ya bau benda tu. Tu. Habis itu kata musannif rahimahullahu taala, hamaka makruh kita buat. Makruh diri benda tu. Dan yang zahir dia kata. Dan bermula yang zahir. Bermula pendapat yang zahir. Tu. Yang zahir, yang nyata. Pendapat yang timur dan zahirnya. Seperti kata Azra'i, seperti berkata Syekh Imam Azra'i rahimahullah. Apa dia? Khabar. Ialah haram tasmiyah. Haram baca bismillah bagi yang haram, bagi perkara yang haram. Haram tu li zatih juga. Li zatihi kena kata gitu juga. Haram dengan tilik kepada dirinya. Bismillah bagi benda yang haram. Tulis pada yang haram tu, jadi seperti zina dan minum arak masalah. Seperti zina dan minum arak. Nak zina bismillah, nak minum arak bismillah, minum agatu bismillah. Tu. Tu dia. Tu hak tu haram tilik kepada diri. Adapun kalau kita benda tilik kepada benda lain, tak haram. Supaya kita kata kita nak minum ais maya. Ais maya kita curi air. Kita curi air dan mau ais maya. Soh ais maya tu dan sunat bismillah. Bismillah belum nak ais maya tu. Walaupun ais maya kita tu haram. Haram kira betul curi nung je. Dia bukan kira betul mana. Bukan kira betul ais maya ni. Faham tak? Maka dia berdosa kerana dia haram. Kerana dia tu curi. Tapi ya sah kerana dia berwuduk. Maka ketika tu tak apa. Tu. Dia curi hayat orang. Curi hayat orang mari. Bismillah makan bakar. Curi hayat pia luar bagak. Maka bismillah dia. Apa hukum? Tak apa. Sunat bismillah kerana tilik pada diri makan tu ya haram. Lepas ni hayat curi, haram buku curi no. Lama cuk la tak ada wihala, muka hayat curi. Cuk la wihala semata, jangan curi orang sudah. Kalau curi orang apa je wihala semata, wis meleh sudah. Cuk la. Dia kira betul buat masak gapo tu suci molek halal benda tu. Bukan babi ke? Halal benda tu. Nampak tu dah. Tapi haram betul curi tu. Tu. Habis itu kata musannif rahimahullah taala, maka kata dia intaha, habis ia perkataan Mudabiri. Cakap Mudabiri rahimahullah. Habis itu. Dan setengah daripada sunat wuduk lagi, banyak sunat wuduk. Setengahnya membasuh dua tangannya, tangan seseorang. Dia basuh dua tangan. Setengah daripada sunat wuduk basuh dua tangan. Dan yang dimakian itu, dan bermula yang dimakian itu sunat basuh tangan. Hak kata sunat tu, hukum sunat tu kok mana Dan yang dimakian itu bermula yang dimakian itu sunat basuh tangan tu khabar. Kerana mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
nak ikut perbuatan Nabi. Basuh tangan tu kerana Nabi buat. Tu ayat Quran tu yang suruh basuh muka lalu dah. Hak tu hak wajib-wajibnya. Tapi tengok Nabi buat basuh tangan belum pada nak komo gapo tu Nabi basuh tangan, maka kita waktik kerana mengikut Nabi. Seperti seperti hadis yang diriwayat oleh Syaikhan, oleh Bukhari dan Muslim. Berkaitan dengan basuh tangan ni ada hadis Bukhari Muslim. Tak ada apa lah tu. Tu. Seperti barang yang diriwayat oleh Syaikhan dalam Imam Bukhari dan Muslim. Sama ada yakin akan sucinya atau tiada. Sama ada ni takmim dah ni. Takmim pada basuh tu. Basuh dua tangan tu. Sunat basuh dua tangan, basuh. Sunat kita basuh dua tangan. Sama ada yakin akan sucinya, suci kedua tangan, atau tiada yakin suci. Tanganku ni, dia kata, tak ada cuma apa. Tak ada cuma apa. Tak ni ya basuh dah. Belum nak tubik rumah, buka peli, basuh tangan dah. Lepas tu ni nak ambil semaya pula. Tangan tak ada cuma apa. Walaupun yakin kata suci pun sunat kita basuh. Kerana Nabi buat. Nabi buat. Sunat kita basuh tangan. Lepas tu hak tak yakin suci tu. Tak yakin suci tu yang macam-macam. Satunya syok. Suci ke tak? Tu. So, tak yakin suci. Tak yakin kata suci. Bila sebut tu tak yakin kata suci, yang masuk syok suci dan yakin najis. Tak yakin suci. Cerak-cerak. Ada tengok kita. Tu. Ada hukum dia pula depan lagi. Tak? Sama ada dia yakin kata suci tangan ke atau tak yakin ke sunat basuh tangan semata. Tu basuh tangan. Lepas 3 kali tu sunat suku pula. Basuh tangan tu sunat dah. Lepas tu basuh 3 kali sunat pula tinih. Banyak kali sunat pahala tengok. 3 kali. Sunat pula itu. Kata musannif rahimahullah taala, maka jika tengok lagi. Maka jika syok jadi oleh seorang. Bila sebut syok ni termasuk zon dan waham katalah tu. Kadang syok dengan mana taraddud gitu ya. Taraddud ni wawih, hati tak tetap. Tak tetap ni orang panggil 50-50 ataupun masuk azal. Kena katakan jika syok yani atau zon atau waham. Kena kecek lagu tu. Tu. Maka jika syok seorang tu syok pada suci keduanya kedua tangan. Tanganku ni cuma ke suci. Cuma ke cuci. Wasa-wasa lek cuma atau wasa-wasa lek cuci. Duk wasa-wasa tu pun masuk juga. Tak yakin lagi tu duk wasa-wasa. Wasa cuci, wasa ke. Wasa cuma, wasa ke. Duk wasa juga. Duk rasa-rasa. Tak yakin lagi? Ya syok ya. Jawab makruh menyelamkan keduanya. Jawab jika ni. Saya makruh menyelamkan. Selamkan akan keduanya kedua tangan tu. Menyelam di dalam air. Nak selai tangan, celuk tangan kita kata. Celuk tangan dalam air. Air mana ni? Air yang sedikit. Cuba kita tengok. Air yang sedikit. Yang sedikit yakni yang tak sampai 2 qolah. Air tak sampai 2 qolah. Air sikit ada beledi, satu beledi. Tak itu. Kita bangun hari. Bangun tidur. Bangun tidur. Nak celuk tangan. Tangan cuma ke cuci ni? Tengok tak ada apa tapi takut ada alia basi tak ya tidur. Makruh kita panggil celuk tangan dalam bekas ni. Makruh. Tak haram lagi makruh. Tu. Makruh. Boleh
timur atau cetong tu kita nak cebok air dengan cetong tu duduk selah dalam ni pula dalam duduk patak beledi tu. Nak ambil lagu mana? Siap. Kena celuk tangan. Celuk tu makruh ya, ingat gitu. Celuk boleh. Cetong mari. Tapi makruh ya kita celuk tangan dalam tu. Kalau kita syok kita tak cerak. Kata tangan kita semak atau cuci. Ni kira air tak sampai 2 kolah. Kalau air dalam kolah kita tak ada apa-apa. Bokek ada najis cicak ni pun celuk kita tak apa. Menggunakan air tu. 10 kolah. Mungkin 2 kolah tak. 10. Ni kira air yang sedikit ni. Jadi makruh menyelam akan kedua tangan tu di dalam air yang sedikit. Menyelam dahulu takluk kepada menyelam. Menyelam tu dahulu, yang ni sebelum daripada membasuh 3 kali. Tengok masya-Allah. Sebelum daripada membasuh, jadi membasuh akan tangan itu 3 kali. Kena basuh 3 kali dulu barulah hilang makruh. Maknanya kalau kita basuh sekali je, nak celuk dah. Makruh lagi. Makruh lagi tu. Tak? Tangan kita sebelum celuk dalam bekas, kita basuh dah sekali syum. Basuh di luar syum sekali. Nak celuk dalam tu apa hukum? Makruh lagi. Kerana kena basuh 3 kali dulu. Nak hasil 3 kali dulu barulah hilang makruh. Tengok hukum tu dah. Tu. Kita celuk mata tak kira dah buat air banyak rumah. Dia temung siapa masa kemarau mari kak. So ni dalam tak rasa kemarau. Kita duduk dalam. Cuba kita tengok di luar lah ni marah dah. Di sedar ni 2 bulan dah tak hujan-hujan. Kering habis. Berapa tak tu air. Masing-masing guna air badan. Air telaga. Tupung setengah-tengah telaga tu kering dah. Kita duduk dalam ni hamba Allah Ta'ala beri keberkatan tanah betul bakali. Tak rasa kata kemarau ni. Rung ai Allah kemewahan dia. Kalau dia nampak gelap dan hujan dah, nu tak gelap sikit apa. Hujan. 2 bulan dah aku atas nu kau setung mana siapa klik ku kerebi. Kering bi. Bukit-bukit ni kering bi. Habuai kita duk senang tak gamar. Demo nu cuma habis cakap dah air. Kena beli air pula. Kena beli air dah di sana. Gidi Krabi tu rumah tu mari cebok air sejik dah. Ambil air sejik pergi guna. Kita buti tidur di masjid tu malam tu. Dia tu mari ambil air dah. Penuh galang air masjid. Guna yang kata air tak ada rumah. Susah dah. Dalam dengan mewah. Tak khabar tunggu. Maka kalau lagi berlaku lagu tu makruh kita selam masuk. Gitu dah jaga dah. Dulu daripada membasuh 3 kali. Dan yang demikian itu mubtada pula. Dan bermula yang demikian itu demikian mana? Wazalika tu. Dan bermula yang demikian itu makruh menyelam tangan dalam air yang sedikit ni. Kata-kata itu. Dan demikian itu makruh menyelam tangan dalam ayat yang sedikit tu. Hak tu sebab apa kata makruh? Kerana khabat, kerana ada hadis Muslim, riwayat Imam Muslim. Kerana khabat Muslim, kerana ada hadis riwayat Imam Muslim. Kerana ada hadis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, "Idza staiqaza ahadukum." Hadis Muslim ni. "Idza staiqaza ahadukum min naumihi fala yaghmis." Mati sing. Lam tu la nahi dah tu. Fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha. Masuk hatta nasa. Yaghsilaha thalasan. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Nabi kata, Masya Allah, comel. Ilak je pun. Ilak pun jadi balarah pula dah. Diilak sendiri tu Nabi kecek.
Nak royak ilat pun jadi bukan betul-betul dak. Tu. Kata dia, idza staiqaza ahadukum, apabila jaga oleh seorang kamu, terjaga oleh seseorang kamu, terjaga, terkhabar, tersedar, sedat ke Melaka panggil sadak kena bunyi kejut kita, tak sodak sedat gitu. Apabila dia kata terjaga, tersedar oleh seorang kamu, jaga daripada tidurnya, terjaga daripada tidurnya, tidur bagi seorang kamu. Bila mu khabar tidur gak, Nabi kata, bila kamu khabar mari daripada tidur, fala yaghmis, maka jangan. Ni masalah di jangan tu, lari tu haram ke makruh. Tu je. Tu timur mari tu, ulama duk kira tu, bila lari dah. Maka jangan diselamkan tangannya, tangan bagi seorang kamu tu. Kalau kira turut ibarat sungguh, ya kena, maka jangan menyelamlah ia akan tangannya. Jangan kata gitulah sebenarnya. Tak apalah. Maka jangan diselamkan tangannya, tangan seorang kamu tu. Jangan selai tangan, jangan celuk tangan. Jangan diselam di dalam bejana, dalam bekah. Jangan selai dalam bejana. Bila kecek lagu tu, cek kata bejana ada air. Sebab kalau berjalan tak ada air, tak kecek kena selai. Selai buat apa tak ada air? Tu berjalan yang ada air, peheri lapar, yaghmis tu dah. Menyelam tu peheri kata ada air dah. Kerana kalau tak ada air, tak kecek menyelai. Selai dalam bekah. Celuk tangan, cuba celuk tangan dalam beledi tu. Mana airnya? Tak ada air, menceluk. Celuk buat apa? Kalau bubuh pun orang tak panggil celuk ya. Faham tak? Geti dah situ. Maka jangan diselai tangan dalam bejana. Nabi kata, jangan selai tangan lagi dalam bejana lagi. Jangan ambil air, jangan ambil tangan celuk lagi. Hingga, jangan selai tu hingga. Berarti tak ada alarm mutlaqan. Ada kai. Tu. Jangan selai hingga dibasuh akan kedua tangan tu. Hingga kena basuh dua tangan dulu. Basuh apa kali? Salasan, ghuslan musallasan. Maknanya 3 kali basuh. Basuh 3 kali. Hingga kena basuh 3 kali dulu. Faham daripada hadis ni, kalau basuh juga tapi tak cukup 3 kali, duk makruh situ, celuk. Dia kena basuh di luar dulu 3 kali, barulah celuk tangan. Tu. Lepas tu haram ke makruh. Ulama boleh faham makruh tu di ilat tu. Kira mari. Maka kata dia, fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Masya-Allah. Alhamdulillah. Nabi kata kerana, maka ini kerana ni fa takliliyah. Maka dengan mana kerana ni ilat pada kata jangan diselam. Jangan kamu selai, jangan kamu celuk tangan dalam air, jangan bekas air. Sebelum kamu kena basuh dulu tangan 3 kali sebelum pada celuk selai tangan tu. Jangan selai lagi sehingga kamu basuh 3 kali dulu. Sebab apa Nabi larang? Maka yang ni kerana bahawasanya nyo tak rajak tak apa, menggak ada ia dah. Maka bahawasanya ia seorang kamu itu, kerana dia saat ni tu tiada diketahui, tiada tahu di mana bermalam tangannya, di mana bermalam oleh tangannya, tangan bagi seorang kamu tu. Tak kecek. Jangan selai tangan lagi dalam bekas tu, kerana pokmu tak tahu kata semalam tu tangan pokmu tidur mana. Nabi kata, tak apalah mata palamu tidur tak tabata, tapi tanganmu
Tangan mu tidur mana? Dok gagah kadang-kadang. Orang kita tak support. Dia tidur macam-macam. Ada tangan dia tu duk macam-macam. Kalau tak gagah buta tidur tak nyerah. Ada juga jenis tu. Adalah tu. Dia mesti pegang punggung barulah tidur nyerah. Jenis tu. Dia kena celuk di bawah kekang. Ya biasa tu. Ada tangan kena selik di bawah kekang tu. Barulah tidur sedap. Kalau tak selik lah celah kekang kita tak tidur tak sedap. Tak nyerah. Hanya macam-macam. Tak khabar. Tu. Ada orang kita. Kalau itu Nabi kata, kamu jangan selai tangan. Bangun khabar pak, jangan celuk tangan dalam bekal lagi. Kena basuh tangan 3 kali dulu. Sebab apa? Sebab mu tak tahu. Kata tangan mu tidur di mana semalam. Ni kecek balarah lah. Ni sebenarnya, kalau kecek betul-betul, kerana ia duk syok lagi tangan ia cemar kau suci. Tu nak kau tu duk syok lagi. Tangan mu ni cemar ke cuci kau ni. Bila duk syok tu, tu kira betul-betul. Tapi Nabi tak betul-betul gitu. Kerana dia tak tahu kata tangan dia tidur di mana semalam. Dia kata maka kerana bahawasanya ia seorang kamu tu tiada diketahui, tiada tahu ia di mana bermalam tangannya. Tu sini ulama boleh buat hukum ni. Kata kalau syok pada suci kau makruh. Kalau syok pada suci makruh. Syok ni geti daripada la yadri saat ni. Dia tak tahu. Berarti kalau dia tahu dah, kata kalau dia tahu dah, kata apa? Tahu dah kata tangan dia suci, dia ikat tangan dia. Dia tidur, dia tamak tangan dia. Ikat tamak. Dia bangun mari. Hei, tolong wes tak? Tolong wes orang buai. Tangan dia tu yakin suci, tak ada tepuh apa. Maka hilang lah makruh. Nak teluk dalam bekal tu tak makruh. Moga yakin suci. Tapi sunat basuh tangan jugalah. Hak tu suku masalah mi asmaya hak tu. Ni tak tahu duk syok. Bila syok mari makruh. Kalau yakin haram. Ya moga bila dengan celuk gitu air jadi najis bi. Air tak cukup 2 kolah tu. Ni ada cicok tengok air duk leleh lagi penuh. Air basi duk lak lagi, duk basah-basah lagi. Lagi celuk lagi tu haram. Malaikat air kolah hak lebih daripada 2 kolah hak tu tak ada apa pula hilang makruh dengan sebab tu. Sebab air banyak. Nampak tu dah? Geti tak? Habis itu, maka jangan diselai tangannya dalam berjana hingga dibasuh akan keduanya 3 kali. Maka bahawasanya ia tiada diketahui di mana bermalam tangannya. Habis kat tu. Habis kat tu. Telah mengisyaratkan yakni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah mengisyarat oleh Nabi. Kecek lagu tu. Nabi isyarat dah tu. Isyarat dengan gapo? Isyarat dengan takluk situ. Telah mengisyaratkan yakni oleh Nabi mengisyarat dengan barang yang dikerana dengan dia. Kecek lagu tu pula syadab. Bima allala bihi. Dia. Mengisyaratkan dengan barang yang dikerana dengan dia dengan barang. Apa makna dengan barang yang dikerana? Tulis situ. Yakni Nabi mengisyarat dengan perkataan yang Nabi buat ilat, bagi melarangkan. Iaitu perkataan fa innahu ila akhirih itu. Iaitu perkataan fa innahu ila akhirih. Lafaz fa innahu ni kalau kita kira bahasa Arab orang panggil jumlah ni ilat taklin. Nabi raya ilat siap-siap dah. Jangan mu duk celuk selai tangan dalam bekas mu.
Kerana mung tak tahu kata tangan mung semalam tidur di mana hau. Maka kata fa innahu tu orang panggil ilat. Maka Nabi mengisyaratkan dengan ilat itu. Nabi royak kepada kita dengan disebut ilat saat itu, dengan barang yang dikerana dengan dia saat itu. Mengisyarat kepada, takluk kepada isyarat. Nabi isyarat dah tu. Nabi kata fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Kata tu isyarat dah tu, isyarat kepada ihtimal najis, kepada boleh jadi najisnya najis tangan. Ihtimal boleh jadi najisnya di dalam tidur, jadi pada ketika tidur. Dalam tidur, pada ketika tidur boleh jadi najis ketika tidur. Mu tak tahu kata tangan mu tidur di mana, boleh jadi kena tempat najis. Boleh dia tak kena, boleh dia kena. Tu gerti kata ihtimal. Ihtimal suci. Bila ihtimal suci, ihtimal najis. Ihtimal najis, ihtimal suci. Syok dah tu. Syok dah lah tu. Gerti tak situ? Tu gerti dah situ. Hukum mari. Kalau itu bila kita syok, kata tangan kita ni semak atau suci, makruh kita selai tangan dalam bekas yang sedikit itu. Makruh kita selai selalu. Kena malaikat kita basuh dulu di luar ni 3 kali. Barulah hilang makruh tu. Nampak tak? Tu dia. Ulama yang faham tinggi kita ni. Isyarat kepada ihtimal, kepada boleh jadi najisnya najis tangan dalam tidur. Tu. Boleh jadi najis. Seperti hendak misal bagi ihtimal. Ihtimal najis. Boleh jadi najis tu kat mana? Seperti jatuh ia tangan. Jatuh di atas tempat istinja. Jatuh di atas tempat istinja. Istinja dengan batu. Istinja dengan batu ni najis tak habis. Dia tak supa basah dengan air. Kalau kita istinja dengan air, itu menghilangkan najis. Tapi kalau kita istinja dengan batu, dia bukan menghilang, dia meringankan je. Tahu tak? Kalau kita ni, tangan kita qadah jak, lepas tu kita ambil batu bang istinja. Ada? Tempat tu ada najis lagi. Cuma sah dah kita istinja dengan sebab kita buat dah. Kita buat tu baik dah 3 kali. Nampak tak ada dah tu. Nampak tak ada dah. Maka sah istinja kita. Tapi hakikat dia semua ada lagi. Ada dengan rupa apa? Tak berwarna tu. Ada hak tak ada cat tu. Ada lagi. Dia tak ada habis betul-betul supaya basah dengan air. Sebab itulah istinja dengan batu ni ulama kata bukan izalatun najis. Maksudnya takhfif je, maksudnya ringin je, peringin najis je. Kita sapu dengan tisu kan? Ambil tisu, seng. Kuning lagi weh. Tisu pula, seng. Kuning lagi weh. Sikit dah, kau kurang dah. Tisu lagi kali yang 3, seng. Habis kuning. Seng yang keempat, habis dah, tak ada kuning dah. Kita rasa habis. Hakikat ya, dia tak habis tu. Malaikat kena basuh air barulah dia habis sungguh. Baiklah. Tapi sah lagi, sah dah. Syarat tu kira sah dah istinja. Tak apa dah pergi semaya lah tu. Ambil semaya apa? Ambil semaya. Kira pergi mari tempat tu ada najis lagi. Kira pergi mari. Najis tu kira-kira. Cuba syarat dah. Orang panggil sekadar tu diberi maaf dah. Diberi maaf ada najis tu. Maaf ketika tu adapun kita pergi ambil tangan pergi seling kalau lubang punggung pula tu nampak basah-basah peluh. Ambil tangan kita gosok-gosok basuh. Maka tak leh tu tangan tu. Dia tak dimaaf kalau kita duk main. Tak leh. Dalam celah punggung. Ambil tangan kita gosok-gosok pula tak leh tu. Sebab apa? Sikir kita memegangkan najis pula. Waktu tu kita kena basuh suku. Kalau kita duk pergi main.
Jadi hok nung masalah istinja nung je. Takhfif. Kalau gitu sini orang Arab kebiasaannya Nabi ni, sebab sahabat ni dulunya dia banyak istinja dengan batu. Sebab tu Nabi kata seperti Musa kata seperti jatuh ia tangan tu di atas tempat istinja. Istinja dengan batu. Tempat istinja dengan batu ni sama ada kubur atau dubur lah. Dua, lubang punggung ataupun di dubur, di kubur di depan, bahagian depan tu. Tu seperti jatuh. Kerana bahawasanya tak rajak mereka itu sahabat. Kerana bahawasanya mereka itu sahabat Nabi itu beristinja. Yani oleh mereka itu beristinja dengan batu. Kebiasaannya istinja dengan batu. Kadang-kadang pakai tidur lah kadang istinja dah. Tak basuh air dah. Air susah ni kan. Sahabat tu beristinja dengan batu. Maka dapatlah bagi mereka itu sahabat hasil taraddud, hasil oleh ragu-ragu. Makna taraddudnya ni ragu-ragu di antara najis atau suci. Kita taraddud antara najis atau suci. Tangan ni cuci ke tak? Tak, kadang-kadang pakai celuk. Dia macam-macam tangan malam-malam tu. Tak khabar apa. Tu. Gana? Mana? Syok, lepas tu? Pergi ke apa? Hak tu tak memberi kesepa. Hak tu je kering dah. Tak ada apa, tak ada masalah apa. Ni kira di air ya. Kira di air ya. Pergi hak lain tak ada apa. Ni kira masalah air. Kerana kita nak menentu air tu suci. Nak air semaya. Air tu air sikit pula tu. Bukan air banyak air sikit. Kira masalah air ni. Tergolek kita bila bangun hari pun dia nak hadap air lah dulu dah. Nak cari air, nak basuh muka dia tu. Goleknya. Lepas tu mula nak gagal cari air lalu. Tu. Maka kata dia, maka hasillah bagi mereka itu taraddud. Sebab tu Nabi kata fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Nabi kata gitu. Kerana dia tak tahu kata semalam tangan mu tidur mana. Takut hidup gagal barang, hidup gagal lubang. Tak legi tu, tak leci tu. Maka sunat kita basuh tangan dulu. Tu. Dan dihubungkan dengan tidur itu taraddud dengan yang lainnya, lain daripada tidur. Dan dihubungkan, dihukum sama. Dihukum sama dengan tidur. Jadi dengan taraddud dari tidur. Taraddud dengan sebab tidur. Jangan nak kecek lagi tu. Dan dihubungkan dengan tidur, jadi dihukum sama dengan taraddud dengan sebab tidur. Dihubungkan taraddud dengan sebab tidur tu hukum sama juga. Saat ni kita kira masalah tidur dah. Kita bangun hari, tangan aku ni cemar ke suci, cemar ke cuci. Duk taraddud dengan sebab tidur. Dihubung taraddud dengan yang lain ni naib fa'il bagi dihubung. Dan dihubungkan, jadi dihukum sama dengan taraddud dalam tidur. Dihukum sama akan taraddud, akan ragu-ragu dengan sebab yang lainnya lain daripada tidur. Tak tidur pun kalau wasa mari tak boleh juga. Tu orang panggil masuk dalam rupa qiyah dah tu. Rupa qiyah dah hubung mari tu. Kita mari jauh-jauh. Saat ni tangan ni kita tak mana tak nak tidur ni tapi duk jam apa teh saat ni. Taraddud juga dengan sebab yang bukan tidur. Tu pun hukum serupa dengan taraddud dah tidur saat ni. Apa hukum serupa? Makruh, celuk selai dalam bekas tu. Hubung tu juga. Kecek pahal tu dah, dihubung tu dah. Nak buat gana situ jadi mudah.
Tu. Tulis situ dihubung tu, yakni dihukumkan makruh juga seperti taraddud dengan sebab tidur. Taraddud dengan sebab yang lainnya, lain daripada tidur tu lah. Maknanya kecek lagu tu, dihubung ni dihukumkan makruh sama juga. Kira atas jalan kiyah. Moga sama-sama ada ilat supaya, iaitu taraddud. Dia kata mari dia kata. Cuma ke cuci dengan sebab lain. Duk mari jauh-jauh. Duk gila letak tangan mana tak sadar jamuh po tak. Tu tak cerak, maka makruh juga. Habis itu, dan tiada hilang makruh, tak hilang makruh selam, tak hilang makruh menyelam tangan tu, tak hilang makruh. Duk makruh situ, malaikat dengan membasuh kedua tangan tu 3 kali. Basuh 3 kali, barulah hilang makruh, barulah tak makruh. Maknanya kalau basuh juga tapi tak cukup 3, duk makruh lagi. Tu hal tu dah. Kena basuh 3 kali. Ya ada ya hatta yaghsilaha salasan. Nabi kait dengan salasan tu. Maka tak makruh, tak hilang makruh malaikat dengan sebab kena basuh 3 kali. Dan keluar dengan ayat yang sedikit, ayat yang banyak. Cek lagu tu dah. Dan keluar dengan ayat yang sedikit. Keluar tak masuk dengan ayat yang sedikit tu. Bila ulama kata ayat yang sedikit, keluarlah oleh ayat yang banyak. Ayat yang 2 qala ke atas. Hak tu tak masuk. Hak tu tak masuk hak tu. Hak duk kata makruh ni dalam masalah ayat yang sedikit. Tak masuk dalam tu ayat yang banyak. Ayat 2 qala ke atas. Pakuk mana taprek pada keluar tu. Maka tiada makruh. Tak makruh. Tak makruh selam dalam ayat yang banyak tu. Tak makruh selam tangan dalam ayat yang banyak. Faham tak dah? Ayat qala kita. Bangun pagi-pagi kerung-kerung lalu tak makruh. Qala tu. Tu. Tak makruh. Hak makruh ni dalam ayat yang sedikit. Tu dia. Habis. Dan dengan syak atau pada dengan ayat. Jadi dan keluar dengan syok tak ni tu. Tak masuk dengan syok. Ya mungkin sana riwayat ke jika syok maka jika syok seseorang pada najis ataupun suci ya syok. Keluar dengan kata syok tu yakin najisnya tu bagi keluar iktibar atop. Baik tak? Kena takdir ibarat dan keluar dengan syok itu yakin. Keluar oleh yakin akan najis tangan. Yakin kata najis. Bangun pak tu nampak dah kata air wasi penuh tangan. Yakin najis. Hak tu kat mana pula? Maka haram diselam. Hak tu taprek pada kharaja tu, taprek pada keluar. Maka haram diselam, yani akan kedua tangan tu diselam di dalam air yang sedikit. Haram kita selam dalam air yang sedikit tu. Nampak tu dah? Haram hak tu. Kerana sebab apa haram? Ilak pada haram. Kerana berlomor ia tangan tu berlomor dengan najis. Berlomor dengan najis. Maka haram. Orang panggil talamuh dengan najis. Tu dia. Jadi berlomor dengan najis. Maka haram kita pergi ambil celuk tangan lalu tu. Habis itu. Ada apa dah? Padahlah dulu. Dan setengahnya madmadah dan istinsyaq. Yakni berkomo-komo dan memasuk air ke hidung. Sunat juga.
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa la yakhsha wa 'amalin la yurfa'u wa 'ilmin la yustajab wa nas'aluka 'uluman nafi'an rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi